Didik TV KPM. Anak-anak murid yang dirahmati sekalian, okey, untuk bidang yang kelima ialah akidah Islamiah. So dalam bidang ini, apakah fokus kita yang perlu kita hafal ataupun yang perlu kita ingat dan kuasai? Pertama sekali, pengertian istilah seperti Islam, Rabbani, pahala dan dosa. Semua yang ada istilah pengertian dia, kita kena hafal supaya boleh keluar pada bahagian OPB, jawab dengan tepat apakah istilah tersebut, dan juga pada bahagian subjektif kita dapat menjawab dengan baik pada pengertian istilah-istilah berikut. Okey, kemudian nombor 2, kepentingan. Contoh, kepentingan berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bersyukur dekat Malaysia ni kita berpegang kepada akidah yang satu, Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya kita kena tahu apakah maksud dia, apakah pengertian dia, siapakah yang mengasas aliran ini, apa dia punya ciri-ciri dan sebagainya, hingga kita boleh membezakan ciri-ciri ini dengan akidah-akidah lain seperti Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya. Jadi kita kena kuasai paling kurang 2. Okey. Kemudian keistimewaan Islam sebagai adin. Mengapa kita memilih Islam sebagai adin, sebagai agama? Kenapa? Pasti ada keistimewaan. Contohnya lah, keistimewaan ini ialah agama Rabbani, agama yang syumul, agama yang sabit dan sebagainya, yang mana setiap pelajar kena menguasai pengertian-pengertian istilah tersebut supaya perkara itu dapat dijawab dengan cantik dan juga dengan betul sebagaimana yang kita belajar dalam kelas. Okey, kemudian perbezaan aliran akidah Mu'tazilah, Qadariyah, cari 2 fakta yang paling mudah untuk kita boleh banding bezakan. Okey, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah dan sebagainya, yang mana boleh kita banding beza paling kurang 2 perkara pada setiap aliran akidah tersebut. Dan juga yang keenam, sama juga, setiap bidang ada usaha individu, masyarakat, negara ikut kepada tajuk. Jadi macam mana pun kita kena menguasai satu persatu usaha tersebut, paling kurang pun 2 yang paling mudahlah. Dan Ustaz dah terangkan, maksudnya kita boleh mencipta idea untuk kita menyelesaikan usaha tersebut dengan pelbagai bentuk. Okey, kemudian bidang yang terakhir dalam Al-Quran dan Sunnah, kita ada 6 bidang akhlak Islamiah. Okey, murid-murid sekalian, nampak macam mudah akidah ini. Maksud dia, tak apalah Ustaz, tak perlu baca. Okey, jika murid-murid menjawab tanpa membaca buku, gunakan istilah logik akal semata-mata, sebenarnya markah pun ialah 50-50 sahaja. Untung sabut timbul. Kadang-kadang tak ada markah. Okey, sebab apa-apa pun dia akan merujuk kepada skema pemarkahan. Jadi kita kena kuasai pertama ialah pengertian istilah dari segi akhlak itu seperti nifak itu apa, pemimpin itu apa, negara apa itu. Maksudnya kita kena kuasai semua perkara itu sebagaimana dalam buku. Hafallah. Ada lagi peluang sebab kita ada lagi fatrah masa yang ada jugalah, walaupun kita dekat apa istilah, tapi ada juga 10/3 tu ada masa untuk kita membaca buku lagi. Nombor 2, kepentingan. Apakah kepentingan tazkiyatun nafs? Kenapa kita kena bermuhasabah dalam diri kita setiap hari, setiap masa, terutama lepas satu perkara itu berlaku, kita kena muhasabah. Bagaimana kita untuk memperbaiki diri kita. Kemudian menjaga penampilan, kepentingan. Mengapa kita perlu menjaga penampilan? Supaya senang dipandang mata oleh orang lain, supaya dihormati oleh orang lain. Okey, jadi kita kena jaga penampilan kita. Kemudian nombor 4, kesan adab dengan pemimpin. Bagaimana kalau kita beradab dengan pemimpin? Bagaimana kalau tak beradab dengan pemimpin? Jadi kita kena kuasai dua-dua tu. Beradab macam mana, tak beradab macam mana, paling kurang dua kita kena hafal. Dan yang kelima, usaha individu, masyarakat, negara, sama juga yang Ustaz terangkan tadi. Okey. Kemudian, selain daripada itu juga, Ustaz nak terangkan juga ialah bagaimana untuk cemerlang dalam Quran Sunnah. Nak dapatkan A, tolak. A, solid dan A, tambah. Dalam Quran Sunnah, kita ada 5 soalan besar. Yang pertama ialah OPB, kita ada 20 markah. Soalan 2 ataupun soalan 1 pengajian Al-Quran atau bidang B, pengajian Quran 20 markah, pengajian hadis 20 markah, ulum Quran, ulum hadis yang kita terangkan tadi 20 markah, akidah, akhlak 20 markah, jumlah 100. Dan yang bertulis ini 100%, wajarannya ialah 80%. Tadi yang ujian lisan 20% digabungkan 100% kan. Jadi kita tengok
kalau 5 soalan besar tersebut, setiap satu dapat 14 markah dekat situ, maka dia akan dapat 70 markah per 100. Dan bila kita jadikan wajan 80%, dia akan dapat 56. Okey, andai kata, Ustaz andaikan calon mendapat 17 markah pada ujian lisan yang dah selesai itu, dapat 17. 56 tambah 17 dapat 73, dah mendapat A tolak dalam SPM. Jadi itu gambarannya. Jadi setiap calon wajib berusaha untuk mendapatkan paling kurang setiap satu soalan besar itu mesti dapat berapa? 14 markah, Syafiqah. Jadi tengok balik semula dalam trial hari itu, bidang mana, soalan mana yang dapat bawah 14 kita kena kuasai, kita kena baca, kita kena hafal. InsyaAllah boleh top up untuk kita jawab dengan baik pada 10 hari bulan 3 nanti paper kita. Okey, kemudian kalaulah contohnya dapat 18 markah setiap satu soalan besar kali dengan 5, 90 markah per 100. Bila wajaran itu menjadi 72 tambah dengan 17 dapat 89, hampir kepada A+, insya-Allah. Okey, dan sebelum itu kita tengok masa kita ialah 2 jam 30 minit. Panjang. Ustaz nak calon tolong jangan tergesa-gesa. Baca soalan betul-betul. Tengok cadangan. Pertama sekali bahagian B. Buat apa? Buat rangka jawapan dahulu. Jangan terus nak jawab semata-mata, nak cepat siap, nak tidur. Tolong kita langkah pertama buat rangka jawapan. Baca soalan, dapat jawapan, kita tulis gunakan tulisan rumi, short form, ringkas-ringkas, kita log jawapan kat situ. Apakah fakta pentingnya? Okey, dapat, tulis. Tak dapat, pas seterusnya. Kemudian, dah habis round pertama ini, tengok pada bahagian A pula. Okey, soalan OPB tadi tu kan. Okey, apa jawapannya? Mak wajib ke, majaz ke, 2 harakat, 4 harakat ke? Tulis dekat situ di atas kertas soalan. Okey, round ketiga. Penuhkan kertas untuk bahagian B ni satu persatu. Ambil buklet tu satu persatu hingga lengkap. Mana yang tak lengkap, kita kosongkan, saling isi soalan, kosongkan jawapan, kita terus kepada soalan seterusnya. Jangan berhenti pada satu soalan yang tak dapat tu, fikir sampai dapat, baru kita bergerak. Tak boleh. Dia akan makan masa kita, kita akan siap. Jadi, round yang keempat kat situ, yang kelima, penuhkan mana-mana yang tak lengkap lagi. Ustaz harap, bila hantar tu semua dah lengkap. Di hujung-hujung itu, kalau tak ingat, baru kita boleh gunakan logik akal. Yang penting hantar itu mesti lengkap. Jangan ada yang tidak berjawab, sebab pemeriksa dia nak bagi markah kepada kita. Bila murid-murid tidak menjawab, terus kosong, mudah pemeriksa sebut. Tapi sedih kepada Ustaz sebab Ustaz memeriksa mungkin calon ni kan. Jadi nak bagi markah tak boleh. Jadi tolong jawab dengan betul, ikut masa dan sebagainya. Kemudian sebelum akhir sekali, semaklah satu persatu. Supaya kita tidak ketinggalan, tidak tercecir, mungkin huraian dan sebagainya kan. Semak satu persatu. Jadi, Ustaz harapkan calon dapat menjawab dengan tertib, dengan tenang, dengan berhati-hati untuk kita memastikan jawapan kita tepat dengan jawapan skema dan sebagainya. Mudah-mudahan semua calon kita layak mendapat A+, mendapat A solid dan juga A tolak dalam SPM 2021, insya-Allah. Didik TV KPM